自分がね生まれ育った町なので、子供のことをね思うとやっぱり今はまだ戻れないかなって。Tahun ini merupakan ulang tahun yang ke-10 bagi tragedi di loji janakuasa nuklear Fukushima Daiichi di Jepun. Mengikut klasifikasi dari INES, yaitu skala kejadian nuklear dari ideologi antarabangsa, hanya 2 saja kejadian nuklear yang diklasifikasi dalam tahap 7 ini, yaitu tragedi Chernobyl yang berlaku pada 26 April pada tahun 1986 di Rusia dan tragedi Fukushima ini. 3 bencana besar telah melanda Jepun dalam jangka masa 1 minggu dan lebih 19,000 orang telah kehilangan nyawa. Semuanya bermula dengan kejadian gempa bumi diikuti dengan tsunami dan berakhir dengan tragedi di Fukushima. Semuanya bermula di bagian utara Jepun, terutamanya di bagian wilayah Fukushima, Miyagi dan Iwate. Dan Tokyo yang merupakan ibu kota negara Jepun hanya terletak pada kedudukan 240 km sahaja daripada tragedi Fukushima ini. Pada 11 Mac 2011, jam 2.46 petang, gempa bumi 9.0 skala Richter telah menggegarkan Jepun, dan ini merupakan gempa bumi yang terkuat pernah dicatatkan di negara Jepun. Dan 5 loji janakuasa nuklear Jepun pada waktu itu berada di dalam radius gempa bumi tersebut. Dan pada waktu itu, Perdana Menteri Jepun telah dimaklumkan mengenai keadaan di 5 loji janakuasa nuklear ini, terutamanya di loji janakuasa Daiichi Fukushima yang telah kehilangan kuasa elektrik mereka disebabkan gempa bumi. Dan kemudiannya dia dimaklumkan agar tidak panik disebabkan bekalan kuasa kecemasan akan dihidupkan. Para nelayan yang berada di lautan ketika itu tahu bahwa dengan keadaan gempa bumi yang besar, tsunami akan muncul. Yang menjadi persoalan pada ketika ini adalah berapakah ketinggian tsunami ini. Sebelum keadaan menjadi lebih teruk, semua pekerja di loji janakuasa Daiichi ini memutuskan untuk mengosongkan kawasan-kawasan ini, kecuali sekumpulan pekerja yang digelar sebagai Fukushima 50. Fukushima 50 ini terdiri daripada golongan jurutera, saintis, dan pekerja am. Tugas Fukushima 50 ini adalah untuk mengawal reaktor-reaktor aktif sepanjang tsunami ini. Negara Jepun ini terletak betul-betul di lingkaran api Pasifik, dan ini membuatkan negara Jepun terdedah dengan kejadian gempa bumi. Disebab itulah mereka mempunyai tembok laut setinggi 6 meter yang dibina di setiap loji janakuasa nuklear untuk menghalang sebarang ombak besar seperti tsunami sekiranya ianya berlaku. Tetapi tsunami yang melanda Fukushima ketika ini menghampiri dengan ketinggian 48 kaki, yaitu 2 kali ganda daripada ketinggian tembok mereka. Pada ketika ini, mereka menyadari bahawa bekalan kuasa kecemasan mereka berada di paras bawah bangunan, dan sekarang seluruh aras bekalan kuasa kecemasan kini ditenggelami air. Sedikit info mengenai loji janakuasa nuklear ini. Uap digunakan untuk menggerakkan turbin dan kemudiannya menghasilkan tenaga elektrik. Di dalam tangki reaktor nuklear ini ada 3 komponen, yaitu unsur bahan api, air, dan rod pengawal. Unsur bahan api mengandungi uranium dan plutonium, dan komponen air pula digunakan untuk menyejukkan unsur bahan api ini supaya tidak menjadi panas. Tetapi untuk semua komponen ini berfungsi, ianya memerlukan elektrik. Sekiranya komponen tersebut menjadi panas, ia akan menyebabkan tangki ini meletup. Kemudian Fukushima 50 ini membuat keputusan untuk menggunakan bateri kereta mereka untuk membolehkan mereka mendapat bacaan dari mesin reaktor tersebut. Bacaan reaktor semakin menaik, begitu juga dengan bacaan radioaktif. Mereka akhirnya mendapat persetujuan daripada Perdana Menteri Jepun untuk melakukan tindakan yang seterusnya, yaitu untuk membuka injap keselamatan. Injap keselamatan ini mengandungi uap radioaktif. Sekiranya injap ini dibuka, ia akan mengeluarkan uap radioaktif ke udara dan ini akan membahayakan nyawa manusia. Tetapi sekiranya tidak dilepaskan, reaktor-reaktor akan menjadi panas
dan ianya akan menghasilkan satu letupan hidroponik. Kemudian pada pukul 6 pagi hari yang berikutnya, seluruh penduduk yang tinggal berdekatan dengan kawasan-kawasan nuklir ini diperintahkan untuk mengosongkan rumah mereka dan berpindah ke kawasan yang lebih selamat. Pada pukul 7 pagi, Perdana Menteri Jepun bergerak dari Tokyo ke Fukushima dengan menaiki helikopter, dan ketika dia berada di udara, dia tidak dapat membezakan antara darat dan laut disebabkan seluruh kawasan tersebut ditenggelami air. Dan pada ketika itu, Fukushima 50 akhirnya berjaya menemukan injap keselamatan untuk reaktor pertama. Pekerja yang berumur memutuskan bahawa mereka akan membuka injap keselamatan ini dan mengerahkan pekerja yang lebih muda untuk berundur. Dan kemudiannya uap radioaktif dilepaskan ke udara tanpa sebarang letupan terjadi. Tetapi keesokan harinya gempa bumi susulan melanda dan bangunan pertama yang menempatkan reaktor 1 meletup. Tetapi reaktor tersebut masih kekal dalam keadaan yang baik. Mereka syak ada kebocoran di dalam tangki reaktor yang melepaskan hidrogen ke bangunan 1. Mereka kemudiannya memeriksa keadaan reaktor di bangunan lain dan semuanya berada di dalam keadaan yang kritikal. 2 hari kemudian, bangunan yang menempatkan reaktor 3 meletup tanpa merosakkan sebarang komponen-komponen yang penting. Perdana Menteri Jepun kemudiannya mengisytiharkan keadaan darurat nuklear ke seluruh dunia. Keesokannya, bangunan 4 yang menempatkan reaktor 4 kemudian meletup juga tanpa merosakkan komponen-komponen penting. Sekumpulan bomba elit tampil ke depan untuk berusaha memadamkan api selama beberapa hari dan akhirnya berjaya. Setelah semuanya berada di dalam keadaan yang stabil, pihak kerajaan membuat analisa terhadap semua bangunan-bangunan tersebut. Negara Jepun merupakan negara yang terdedah dengan kejadian gempa bumi, dan salah satu cara mereka membina struktur bangunan adalah dengan menembusi sehingga ke dasar batuan bumi. Walau mereka selamat daripada ancaman gempa bumi, mereka tidak begitu selamat daripada ancaman tsunami, disebabkan ketinggian tsunami yang sukar untuk diramal. Setelah melakukan pelbagai pemeriksaan, Badan Bersatu Nuklear mengeluarkan kenyataan bahawa negara lain, terutamanya negara jiran, tidak perlu risau. Sekitar 100 ke 500 ppq radiasi atom telah dilepaskan ke atmosfera dan sekitar 10 ppq ke dalam lautan. Sekiranya tindakan Perdana Menteri Jepun untuk tidak melepaskan uap radioaktif ke udara, ianya boleh membuatkan keadaan menjadi lebih teruk. Kerana setiap reaktor mengandungi sekitar 88 tan plutonium dan uranium. Dan suhu di dalam reaktor ini dengan mudah boleh mencecah 5,000 darjah Fahrenheit. Oleh itu, tindakan Perdana Menteri Jepun untuk membenarkan uap radioaktif dilepaskan adalah idea yang berjaya menyelamatkan nyawa. Pihak kerajaan Jepun mula membawa robot untuk melakukan pembersihan di kawasan loji janakuasa nuklear ini, kerana ianya masih berada di dalam keadaan yang belum selamat untuk dilakukan secara manual. Disebabkan manusia lebih terdedah kepada radiasi, mereka hanya dapat melakukan analisa ke atas reaktor-reaktor ini setelah 20 atau 30 tahun kemudian. Sehingga kini, pihak kerajaan Jepun telah menghabiskan sebanyak 180 juta yen termasuk proses pembersihan di kawasan-kawasan yang terkesan seperti aktiviti-aktiviti penggalian tanah kerana tanah di kawasan tersebut mengandungi radiasi. Setelah tragedi ini berlaku, pihak kerajaan Jepun akhirnya membuat keputusan untuk mematikan operasi semua 54 reaktor janakuasa nuklear mereka di seluruh negara dan memilih tenaga yang lebih selamat.